memastikan program yang kita ingin jalankan ini bukan saja memberikan faedah kepada sejumlah yang besar anak-anak muda, terutama sekali pelajar-pelajar ataupun siswa-siswi di pusat-pusat pengajian tinggi awam dan swasta, politeknik, kolej-kolej komuniti, dan mereka-mereka yang mengikuti program-program diploma lanjutan, ijazah di institusi-institusi yang berkenaan. Program ini adalah suatu keprihatinan kerajaan kerana merasakan bahawasanya pemilikan peranti adalah suatu kemestian, lebih-lebih lagi bagi pelajar-pelajar di pusat pengajian tinggi. Kita ingin memastikan pelajar-pelajar miskin, pelajar-pelajar daripada keluarga B40 terutamanya, berasaskan garis pendapatan 4,850 sebulan bagi keluarga atau pendapatan keluarga ataupun family income adalah layak untuk mendapat kemudahan ini yang akan dikendalikan oleh kementerian dengan kerjasama MCMC, Kementerian Pengajian Tinggi serta juga Kementerian Keuangan Malaysia. Kita ingin menyegerakan pelaksanaan program ini yang tender terbuka perolehan telah pun dilaksanakan dan telah pun ditutup, tak silap saya, beberapa hari yang lepas, dan akan segera dibuat penilaian dan pemilihan mengikut tata cara keuangan yang sedia ada. Apa yang pentingnya ialah kita ingin menyegerakan proses membuka kepada permohonan bagi mereka-mereka yang layak melalui satu kaedah ataupun satu sistem yang terselaras. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan membentuk satu unit yang akan mengendalikan satu pengkalan data dengan kerjasama KPT untuk mendapatkan sejumlah mereka-mereka yang layak yang telah pun berada di universiti dan juga untuk membolehkan satu kaedah dan membuka ruang kepada mereka yang bakal masuk ke universiti setelah mereka mendapat tawaran kerana mereka juga layak untuk mendapat kemudahan ini. Jadi kita akan mensasarkan mulai pertengahan bulan April, dalam tempoh sebulan daripada sekarang, saya harap dapat disiapkan satu kaedah permohonan secara online bagi memudahkan urusan logistik, iaitu apabila permohonan-permohonan dalam bulan April sehingga bulan Mei dapat ditapis, maka fasa pertama roll out akan dilaksanakan seawal minggu pertama bulan Jun. Dan selepas itu, kerana kita pasti ada permohonan yang mungkin yang tidak lengkap, kes-kes rayuan, kes-kes tercicir, kerana kita melibatkan jumlah yang banyak, maka proses-proses rayuan perlu dilaksanakan selepasnya. Saya tidak menafikan data-data tidak semestinya lengkap. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, kita akan mengadakan satu kaedah rayuan bagi kes-kes yang mempunyai merit dan kita harap ia mendapat kerjasama untuk dibuat pengesahan termasuk oleh ahli-ahli parlimen, ADUN, ahli Dewan Negara, pegawai-pegawai daerah, pegawai-pegawai universiti dan institusi yang terkait. Dasarnya ialah tidak ada seorang pun yang berkelayakan harus tertinggal daripada mendapat kemudahan ini. Kedua, kita ingin memberi jaminan bahawasanya program ini akan melibatkan penggunaan peranti yang berkualiti setara atau lebih tinggi daripada spesifikasi yang ada dalam pasaran. Kementerian tidak akan berkompromi soal kualiti kerana peranti ini adalah untuk membantu pelajar-pelajar bagi membolehkan mereka menggunakan bagi melengkapkan urusan pembelajaran mereka. Maka kita telah menetapkan beberapa spesifikasi minima, iaitu dan bukan seperti mana yang ada dalam pasaran tapi lebih baik, iaitu peranti dengan saiz skrin tidak kurang daripada 10.1 cm misalnya, dan peranti mesti dilengkapkan bersama dengan keyboard dan stylus,
dan juga peranti yang mempunyai kapasiti tidak kurang daripada 4 RAMs. Di pasaran sekarang biasanya 2 ataupun 3. Ini adalah untuk memastikan siswa-siswi mempunyai tablet yang bukan seperti tablet yang biasa, tetapi tablet yang boleh diguna pakai untuk kegiatan-kegiatan lazim di pusat-pusat pengajian tinggi mereka. Oleh sebab itu, proses perolehan hendaklah dilaksanakan secara telus dan cermat bagi membolehkan suatu kaedah pelaksanaan yang efisien, kerana saya mengambil kira selain daripada keperluan ialah juga taburan IPT yang hampir 300 semua sekali. IPTS 200 lebih dan IPTA lebih pada 60 yang telah disenaraikan mengikut perakuan yang telah dibuat oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Selain daripada itu juga, kita ingin memastikan supaya pelaksanaan itu tertib, maka ia akan dilaksanakan dalam 2 fasa. Ya. Fasa yang pertama pada bulan Jun, dan kita harap 60 hari kemudian atau 2 bulan kemudian, fasa kedua roll out akan dapat kita laksanakan. Saya juga berhasrat untuk mencadangkan supaya 10% daripada peranti ini nanti sekiranya ada keupayaan, ada kapasiti ataupun ada lebihan, akan direservekan bagi kes-kes yang tertentu. Ini misalnya pelajar-pelajar miskin, pelajar amat miskin tapi tak termasuk dalam kategori program-program ijazah, diploma dan sebagainya. Mungkin dia pelajar postgraduate, mungkin dia pelajar PhD yang tidak mampu, atau mungkin dia pelajar persijilan tertentu tapi benar-benar datang pada keluarga miskin. Sekiranya ada kapasiti ataupun surplus, kita akan mereservekan 10% dari 30,000 ke 40,000 unit bagi membolehkan unit perantis di Kementerian Komunikasi dan Multimedia dapat menyampaikan bantuan dan pertolongan kepada anak-anak muda yang sedang belajar, yang memerlukan kepada peranti-peranti ini. Secara keseluruhan, program ini akan dipantau dengan teliti dan kita mengharapkan ianya merupakan suatu benefit ataupun suatu kebaikan yang memberikan manfaat yang besar kepada pelajar-pelajar luar bandar terutamanya dan pelajar-pelajar daripada golongan B40 dan pelajar-pelajar daripada keluarga miskin. Terima kasih, itu pemakluman yang ingin saya sampaikan. Jawatankuasa terbabit perlu bekerja bertungkus lumus bagi mencapai deadlines yang telah kementerian tetapkan bagi memastikan pada bulan Jun roll out fizikal pengedaran perantis ataupun perantis siswa ini insya-Allah dapat dilaksanakan di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Kalau ada apa-apa yang ingin penjelasan lanjut. Jadi apakah dia akan diserahkan kepada pelajar-pelajar yang terkesan daripada bencana? Sebab mereka kemampuan tapi itu saya kata special needs, special cases, kata mungkin pelajar dia tidak miskin tapi dia kena bencana misalnya, itu boleh juga nanti dipertimbangkan. Saya nak perincikan kaedah-kaedah itu kerana saya ambil yang penting spiritnya, tidak boleh terlalu rigid. Spiritnya ialah membantu pelajar-pelajar, anak-anak muda yang berada di kampus-kampus pengajian IPTA dan IPTS, termasuk IPTS yang kecil-kecil. Ya. Dan mungkin di celah-celah itu ada kes-kes yang special. Sebab itu jumlah peranti kita akan lihat nanti berdasarkan pada siling peruntukan yang diberikan kepada kementerian. Saya menjangkakan kita akan ada kapasiti untuk memberi perhatian kepada kelompok-kelompok yang saya maksudkan tadi, insya-Allah. Boleh. Saya mengharapkan nanti setelah database itu disiapkan dan sistem permohonan online dapat dibentuk secara bersama oleh KKM dan KPT, kita bersedia untuk permohonan dibuat melalui perakuan yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat mereka. Boleh. Ya. Tapi yang pentingnya saya nak permudahkan. Sebab tu mereka boleh terus pergi online. Ya. Tapi katakanlah mereka duduk di satu kawasan, mereka nak pohon,
senarai-senarai nak disusun, dibantu susun oleh wakil-wakil rakyat, saya mengalu-alukan. Penyertaan, penglibatan pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin tempatan, termasuk pemimpin-pemimpin di universiti adalah dialu-alukan. Mengenai yang special needs tadi, 10% kalau ada surplus tu, mereka yang ingin memohon boleh menerusi sistem yang sama? Masih dalam sistem yang sama, kita akan adakan kaedah. Cuma, kita mesti selesaikan fasa 1 berdasarkan kepada mereka yang ada dalam database mengikut kelayakan. Sebab itu prioritinya. Sebab saya menjangkakan dalam sistem dan kaedah yang kita laksanakan ini akan ada surplus berdasarkan kepada tinjauan awal data. Maka kita tak nak ada data, ada peranti duduk tidak digunakan, sedangkan di luar sana rakyat ada yang sangat memerlukan. Kalau kita ada kapasiti itu, di bawah sistem yang sama, program sama, kita ada sedia window untuk membantu kumpulan yang benar-benar memerlukan, termasuk yang terkena bencana. Nak tanya tadi berbalik masa sesi pertolongan Tan Sri ada nyatakan selepas ini KKMM mahu dirujuk sebagai KCOM. Boleh Tan Sri elaborate sikit? Ini tak adalah besar sangat. Penjenamaan. Ya. Pegawai pun terkejut bila saya umum tadi. Sebab biasanya orang sebut SKMM, sebut KKMM. Jadi selalu nak bertukar. Ya, kalau SKMM tu sebenarnya Suruhanjaya, KKMM tu kementerian. Jadi nak mengelakkan itu, biarlah SKMM kekal dengan akronim SKMM, tapi kementerian diwujud sebagai K-KOMM, KCOM. Dan menterinya Menkom. Bukan main kontraktor ya, Menkom. Macam Menhan ya, ada Menhan jadi ada Menkom. Bukan main kontraktor. Ya. Itu untuk memudahkan sebutan dan dalam urusan supaya lebih jelas. Selalu banyak orang dia bertukar antara SKMM, KKMM. Sering bertukar. Sebenarnya SKMM itu Suruhanjaya, dalam Englishnya MCMC. Jadi akta pun orang bertukar-tukar juga. Jadi sekarang lebih jelas lah. Bila ada K itu yang kementerian. K-KOMM. Menkom, MENKOMN, tak ada dash. Okay. Alright, terima kasih semua. Thank you so much. Alhamdulillah. Okay. Cuma pusing yang kedua, jangan ada yang ketiga.